Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hari ini saya akan menyampaikan sebuah cerita yang bertajuk Isteri yang Bongkak. Baik-baik terkena duri, ambil mengkuang di bendang padi. Jangan sombong meninggi diri, hidup biar dikenang budi. Kawan-kawan, Pak Malim mempunyai isteri yang bernama Mak Kuntum. Mereka tinggal di sebuah pondok di tepi sungai Bernam. Mereka hidup miskin dan selalu meminta-minta makanan daripada jiran. Pada suatu pagi, Pak Malim pergi ke tepi sungai Bernam untuk mengail ikan. Puaslah dia menghulurkan jorannya. Tetapi seekor ikan pun tidak memakan umpannya. Pak Malim pun bangun hendak pergi dari situ. Apabila dia mengangkat jorannya, seekor ikan kecil meronta-ronta pada mata kailnya. Ikan itu dimasukkannya ke dalam bakul. Pak Malim melangkah pulang. Di dalam perjalanan pulang, Pak Malim terdengar satu suara berkata, "Hai orang tua, lepaskanlah aku. Jika kamu lepaskan aku akan jadikan kamu orang kaya." Pak Malim heran memikirkan dari mana datangnya suara itu. Suara itu kedengaran lagi. Pak Malim menoleh ke arah ikan kecil di dalam bakulnya. Rupanya ikan itulah yang berkata-kata. Ikan itu menyuruh Pak Malim menggali tanah di pangkal pokok mangga di hadapan pondoknya. Tetapi Pak Malim harus menyelesaikan perkara ini, termasuklah isterinya sendiri. Pak Malim percaya akan kata-kata ikan itu, lalu dia berpatah balik ke sungai dan melepaskan ikan itu. Apabila ikan itu dilepaskan, Pak Malim nampak air sungai berpusar-pusar. Seorang lelaki tua berjanggut putih menjelma di tengah air yang berpusar itu. Malam itu, Pak Malim tidak dapat melelapkan matanya. Fikirannya tertumpu pada kata-kata ikan yang dilepaskannya tadi. Keesokan paginya, sebelum matahari terbit lagi, Pak Malim sudah bangun. Dia pergi ke pangkal pokok mangga di hadapan pondoknya, lalu mencangkul tanah. Pak Malim ternampak sebuah tempayan. Lalu dia mengeluarkan tempayan itu dan membukanya. Mata Pak Malim terbeliak melihat isi tempayan itu. "Emas! Oh, emas! Emas berkilau!" kata Pak Malim apabila melihat emas yang berkilau-kilau itu. Pak Malim membawa tempayan itu pulang ke rumahnya. Mak Kuntum terperanjat melihat emas yang berketul-ketul itu. Pak Malim menceritakan semua benda kepada Mak Kuntum, sehingga terlupa pesanan ikan kecil supaya merahsiakannya. "Ku yang dulu bukanlah yang sekarang, dulu ditendang sekarang ku disayang. Dulu ku menderita, sekarang aku bahagia. Cita-citaku menjadi orang kaya, hoi dulu ku susah, sekarang alhamdulillah. Hidupku dulu seorang pengail, sekarang aku jutawan segera." Akan tetapi, Mak Kuntum menjadi lupa daratan. Dia selalu menghina orang kampung yang meminta pertolongannya. Apatah lagi fakir miskin yang meminta-minta. Tetapi dengan sebaliknya, Pak Malim yang dermawan. Kawan-kawan, tahu tak sikap Mak Kuntum itu seperti orang sukar baru kaya. Sombong tak bertempat. Sebab itu dia tidak disukai orang kampung lagi.
Pada suatu hari, petir, kilat, sambung menyambung. Dum, dum. Hujan pun turun dengan lebatnya. Ketika itu, Mak Kuntum tinggal bersendirian di rumahnya. Dia berasa takut dan cemas, lalu keluar meredah hujan mencari Pak Malim. Ketika itu, Pak Malim sedang membagi-bagikan hartanya kepada fakir miskin. Air sungai naik, Mak Kuntum mati dihanyutkan air. Apabila Pak Malim pulang, dia mendapati bahawa isterinya tiada di rumah. Puaslah dia mencari merata tempat, namun tidak berjumpa. Malam itu, Pak Malim bermimpi seorang lelaki tua berjanggut putih menjelma di dalam mimpinya. Janganlah kamu bersedih hati, isteri kamu mati dihanyutkan air. Dia isteri yang lupa daratan dan tidak mengenang jasa, kata lelaki tua itu. Pak Malim terjaga dan termenung. Dia berasa sedih dan kesal. Tetapi dia tetap membantu fakir miskin. Demikianlah cerita saya tadi yang bertajuk Isteri yang Bongkak. Pengajaran dari cerita ini ialah kita perlulah menjauhi sikap lupa daratan seperti Mak Kuntum. Yang kedua, kita perlulah bersikap amanah dan tidak memungkiri janji. Akhir sekali, kita perlulah mencontohi sikap Pak Malim yang baik hati dan bersyukur. Sekian, terima kasih.